Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nabila dan kami daripada Grup Hang Tuah. Bersama saya Hasif dan Zafran, kami akan membentangkan tentang kepentingan etika dan peradaban dalam pemupukan perpaduan di Malaysia. Apakah maksud etika? Etika ialah tingkah laku dan perkara yang menyumbang dan menjadi panduan sesuatu kaum ataupun masyarakat. Peradaban pula bermaksud perilaku, budi bahasa serta pertuturan yang luhur, halus dan sopan. Kepentingan pertama ialah menjadi panduan asas kejayaan masyarakat. Ketenteraman dan kesejahteraan hidup boleh dikecapi dengan mempraktikkan etika dan peradaban lestari antara kaum dan bangsa. Panduan yang dikemukakan itu mestilah merangkumi setiap kaum dan tidak ada isu resis. Setiap kaum dan bangsa mempunyai pegangan agama yang berlainan, pegangan hidup yang berlainan dan juga adat yang berlainan. Ia boleh mewujudkan salah faham dan juga permusuhan. Antara contoh yang telah berlaku ialah rusuhan perkauman yang berlaku disebabkan politik pada 13 Mei tahun 1969. Antara kesan etika dan peradaban menjadi panduan asas kejayaan masyarakat ialah kejayaan seperti kemerdekaan tidak akan dapat dikecapi dan juga istilah yang menolak tepi kelainan antara kaum. Contohnya antara etika umum yang dipraktikkan di Malaysia adalah mengucapkan salam sejahtera. Kepentingan kedua ialah pembentukan etos rakyat Malaysia. Etos kebangsaan terdiri daripada pegangan yang dibentuk oleh nilai dan adat melalui sejarah lalu, masa kini dan akan datang. Elemen ini adalah sangat kritis dalam penyatuan kaum yang koheren dan penentuan identiti negara. Antara ciri-ciri etika dan peradaban kendiri adalah seperti semangat patriotisme, semangat sama rata dan adil, semangat melambangkan sebuah identiti untuk kemajuan bangsa. Kesannya adalah rakyat beretika dan beradab akan mematuhi dan setia dengan institusi dan negara. Dan juga wujud istilah Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Etos adalah tingkah laku, tata susila dan juga perbuatan yang baik. Kepentingan ketiga ialah pembentukan moral dan juga tanggungjawab sosial rakyat. Perkembangan moral dan peradaban boleh dibentuk oleh realiti sosial yang dipengaruhi oleh pihak berkuasa ataupun individu seperti keluarga dan kaum. Ada istiadat ataupun dikenali sebagai takrifan autoriti mesti dilakukan secara formal dan juga berprotokol kerana ia mempunyai peraturan bertulis dan ia lebih digunakan oleh pihak berkuasa. Contohnya Pertabalan Sultan Perak. Resam pula lebih kepada harian dan juga tidak formal, tiada protokol dan ia juga tidak ada peraturan yang bertulis. Contohnya adalah perkahwinan, bertunang dan sebagainya. Kesannya ialah melalui adat istiadat dan adat resam, ia mewujudkan tanggungjawab sosial dan juga kesedaran nasional di mana ia mencerminkan kewibawaan individu sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, mengekalkan kestabilan politik negara. Etika dan peradaban juga sangat penting dalam pemupukan perpaduan di Malaysia kerana dapat mengekalkan kestabilan politik di negara. Tanpa etika dan peradaban, seseorang pemimpin tidak akan mampu untuk bekerjasama untuk memerintah Malaysia. Hal ini kerana etika ataupun perilaku yang baik seperti hormat menghormati, bertolak ansur dan bertoleransi akan membantu mewujudkan perpaduan dalam sistem politik. Manakala adab yang bagus antara pemimpin juga memainkan peranan dalam mengekalkan keseimbangan politik dalam Malaysia. Kesannya, jika sesuatu perpaduan tidak berlaku dalam sistem politik, maknanya rakyat akan menghadapi tekanan dalam kehidupan. Selain itu, sistem politik yang tidak bersepadu dan bersepakat akan menyebabkan pergolakan antara pemimpin yang berbilang kaum. Tambahan pula, pergolakan atau pergaduhan ini akan mengakibatkan susahnya untuk mengeluarkan kata putus bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam negara. Dalam pemupukan perpaduan di Malaysia dapat memelihara keselamatan rakyat. Dapat kita lihat peperangan yang berlaku antara dua buah negara besar iaitu Rusia dan Ukraine yang tercetus akibat tidak mempunyai kesefahaman yang menyebabkan kemusnahan, kerosakan dan kematian. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengambil iktibar daripada peperangan yang berlaku bahawa perpaduan yang kukuh sangat penting dalam kalangan masyarakat agar keselamatan rakyat terjamin.
Kesannya, perpaduan yang kukuh akan membantu memelihara negara daripada ditindas. Nilai kemanusiaan dan jati diri yang kukuh akan mewujudkan sesuatu perpaduan dalam kalangan masyarakat. Impaknya perpaduan yang terwujud akan menyebabkan masyarakat akan sayang menyayangi dan melindungi antara satu sama lain. Maka negara kita akan digeruni oleh negara-negara lain kerana semangat perpaduan yang tinggi menyebabkan musuh yang ingin memecah belahkan negara kita tidak berjaya. Selain itu, imej negara juga merupakan kepentingan etika dan peradaban dalam pemupukan perpaduan. Negara Malaysia terkenal dengan rakyatnya yang berbilang kaum. Setiap kaum di Malaysia hidup aman damai dan mempunyai etika dan peradaban yang berbeza. Contohnya, setiap tahun masyarakat Melayu menyambut perayaan Aidilfitri dan Aidiladha, manakala masyarakat Cina menyambut Tahun Baru Cina dan masyarakat India menyambut perayaan Deepawali dan Thaipusam. Semua perayaan di Malaysia diadakan secara terbuka dan umum. Ini menunjukkan negara Malaysia mempunyai etika di mana mampu hormat menghormati antara kaum yang lain. Impaknya, Malaysia akan dijadikan negara contoh oleh negara-negara lain. Kini masih wujud beberapa negara yang tidak bersatu padu antara satu sama lain sehingga berlakunya pertumpahan darah. Misalnya seperti di negara Myanmar, etnik Rohingya diburu dan dibunuh beramai-ramai oleh kerajaan Myanmar. Namun Malaysia membantu dan menyelamatkan sebilangan etnik Rohingya. Hal ini menunjukkan bahawa negara Malaysia mempunyai etika yang tinggi kerana bersikap baik hati dan membantu etnik Rohingya. Oleh itu, negara-negara lain akan memandang tinggi dan mencontohi negara Malaysia. Baik, seterusnya, etika dan peradaban dapat membantu dalam pembangunan sains dan teknologi. Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Najib Razak menyokong dalam perkembangan teknologi sains. Dalam pada itu, setiap teknologi sains yang moden yang akan berkembang perlu menitik beratkan nilai etika dalam kehidupan. Contohnya, negara Malaysia mampu menghasilkan senjata moden di mana senjata tersebut dapat digunakan untuk memelihara negara. Tidak dinafikan, banyak inovasi dan teknologi moden yang dihasilkan dapat memusnahkan alam sekitar dan nyawa. Oleh sebab itu, penerapan prinsip etika dan peradaban akan dapat menjadi panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan kerja mereka untuk memelihara negara Malaysia. Seterusnya, etika dan peradaban dapat memajukan ekonomi negara. Dengan adanya etika dan peradaban, krisis-krisis kewangan dalam negara dapat dielakkan dengan mudah. Jika tidak, Malaysia akan kehilangan pelabur kerana mereka akan mengalih kepada negara jiran yang lain. Jika ekonomi di Malaysia dalam keadaan stabil, pelabur asing yang berpotensi akan tertarik untuk melabur di syarikat-syarikat besar di Malaysia. Hal ini dapat memberi impak yang besar kepada ekonomi serta kerajaan di Malaysia kerana mereka dapat memenuhi keperluan dan keinginan rakyat untuk mencapai tahap peningkatan rakyat kepada maksimum. Yang terakhir, etika dan peradaban juga penting dalam mengekalkan kesejahteraan dalam organisasi. Kepentingan etika dan peradaban umat Malaysia saat ini adalah untuk mencipta organisasi yang stabil, kuat dan berkembang. Hal ini kerana dapat memajukan urusan organisasi jika setiap ahli mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika yang benar. Ciri penting organisasi ialah susunan kuasa sebagai struktur untuk mengawal ahli organisasi dengan adanya insentif pematuhan atau denda secara laku dengan peraturan khas. Dengan adanya peruntukan sebegini, ahli organisasi tidak akan melakukan perkara negatif seperti rasuah dan pecah amanah. Sebagai kesimpulan, terpeliharanya etika dan peradaban merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu dijaga. Ini kerana dalam konteks Malaysia, keberlanjutan sangat bergantung pada akar dan tradisi yang dipupuk ratusan tahun yang lalu. Dengan formula yang tepat, para pemimpin yang soleh dan orang-orang yang cerdas akan dapat mencapai cita-cita dan tujuan yang murni ini. Sekian, terima kasih.